Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semua kawan-kawan, sahabat-sahabat yang sentiasa diingati. Hari ini saya nak share beberapa perkara lah. Sebelum tu, FB Live ni saja suka hati. Yang pertama, saya nak bercerita pasal Bumi Putra. Bila kita cakap pasal Bumi Putra, ianya bukan resis. Sebab Bumi Putra bukan kaum, bukan bangsa. Kalau bangsa, kaum itu resis. Ini Bumi Putra. Dan Bumi Putra dinyatakan dalam jelas kedudukan Bumi Putra di negara kita Malaysia di dalam perlembagaan. Jadi tiada boleh dipertikaikan. Sebagai seorang yang bertaraf Bumi Putra seperti saya dan anda-anda lagi, ramai lagi, kita sepatutnya bersyukur dan rasa bangga kerana ini dah kali pertama kerajaan yang ditubuhkan mempunyai kabinet yang berjumlah 89.5% di dalam kabinet. Maknanya orang-orang yang bertaraf Bumi Putra menduduki kabinet pada kadar 89.5 jika dibundarkan menjadi 90%, iaitu 62 kursi di semenanjung tanah Malaysia dan juga di Sabah dan Sarawak, mewakili dua blok, semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak, sebanyak 62 kursi daripada 69 kursi kabinet. Bermakna ianya pada kadar jika dibundarkan 90%. Tidak pernah berlaku kabinet yang ditubuhkan di negara kita yang dikuasai oleh Bumi Putra sebanyak itu. Oleh itu, sebagai Bumi Putra di bumi Malaysia ini, tak kiralah di semenanjung Malaysia ataupun di Sabah Sarawak, kita wajib berbangga, wajib kita bersyukur, wajib kita menjaga apa yang kita ada ini. Jangan kita bakar kelambu lagi. Marahkan nyamuk, jangan bakar kelambu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dan ramai lagi rakyat Malaysia, majoriti rakyat Malaysia, terutama yang tinggal di kampung-kampung ni, dah muak dengan perkataan kleptokrasi. Apa itu kleptokrasi? Hari-hari dimomokkan dengan perkataan kleptokrasi dah bertahun-tahun. Rakyat Malaysia dah jemu mendengar perkataan kleptokrasi. Siapa kleptokrasi ini sebenarnya? Siapa? Apa maknanya kleptokrasi ini? Jadi cukup-cukuplah tu, wahai mantan-mantan menteri PH yang sekarang telah menjadi pembangkang. Carilah kosakata lain selain daripada kleptokrasi. Kalau anda semua nak tahu, orang-orang kampung tak faham pasal tu pun, apa itu kleptokrasi, cari perkataan lain yang lebih baik dan lebih menonjol. Saya rasa kleptokrasi tak mampu menggugat kerajaan yang ada sekarang ini. Jadi usahlah guna lagi kosakata itu. Yang ketiga, kerajaan pintu belakang. Itu yang dimainkan. Malah ada yang kata merompak kerajaan PH, merompak kuasa kerajaan PH. Apa ini? Cakap apa? Berpijak di bumi nyata atau di alam fantasi? Cerita sebenarnya, yang pertama, di kalangan 11 MP PKR telah menyanggah kepimpinan PKR lalu keluar daripada parti PKR yang diketuai oleh Datuk Seri Azmin Ali dan Zuraidah
Kamarudin. Kenapa 11 MP PKR ini keluar daripada PKR? Kerana 11 MP PKR ini sudah tidak ada keyakinan lagi kepada kepimpinan pusat PKR yang diterajui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maknanya mereka tak percaya kepada ketua mereka. Mana ketua mereka macam mana? Mestilah ada something yang tak kena. Sebab itulah ada 11 MP yang tidak percayakan mereka. Mereka keluar daripada parti PKR menjadi bebas, blok bebas, mengisytiharkan diri mereka sebagai blok bebas. Di situ kita lihat 11 kursi dah hilang daripada Pakatan Harapan. Hasil daripada pengisytiharan daripada 11 MP tadi keluar daripada PKR, maka Tun Mahathir pula meletak jawatan sebagai Perdana Menteri. Bermakna Malaysia tidak ada Perdana Menteri. Kenapa Tun Mahathir meletak jawatan? Jawapannya mudah saja. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan tim beliau, di antaranya kepimpinan DAP, kepimpinan PKR, kepimpinan PAN, mendesak Tun M supaya meletak jawatan supaya dapat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawat jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia. Tun M meletak jawatan. Bila Tun M letak jawatan, bermakna Anwar Ibrahim boleh jadi Perdana Menteri dah. Habis kenapa Anwar Ibrahim tak jadi Perdana Menteri? Jawapannya mudah. Anwar Ibrahim tidak dapat menjadi Perdana Menteri kerana dalam masa yang sama setelah Tun M meletak jawatan Presiden Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengisytiharkan juga bahawa Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan. Mengapa Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan? Kerana Bersatu sudah tidak percaya kepimpinan Pakatan Harapan. Bila kita tak percaya ke orang, takkan kita nak bersama lagi? Tentulah kita keluarkan diri kita daripada kelompok orang yang kita tak percaya itu. Itu saja senario dia. Apabila Bersatu mengisytiharkan keluar daripada Pakatan Harapan, maka Pakatan Harapan lumpuh. Pakatan Harapan dah tak mempunyai majoriti kerusi lagi untuk menjadi kerajaan, untuk mentadbir urus negara. Jadi Pakatan Harapan dengan sendirinya lumpuh, bukan lagi sebuah kerajaan. Jadi Malaysia terumbang-ambing, tidak ada kerajaan. Bila Malaysia tidak ada kerajaan, maka orang-orang yang bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri pun muncullah. Yang pertama dah tentulah Tun Mahathir sendiri ingin menjadi Perdana Menteri. Tun Mahathir besarlah harapan kerana daripada blok PH pun akui kata sokong beliau. Daripada blok Pembangkang ketika itu, blok Muafakat Nasional pun sokong beliau. Tapi sayang, PH ni memang tak boleh dipercayai. Cakap sokong Mahdi, tapi bila masuk dalam istana mempersembahkan nama Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Celarulah. Di luar sokong Tun M. Bila masuk dalam istana, isytihar sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi Tun M pun tidak ada majoriti untuk menjadi Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar pun tidak ada. Jadi tidak ada seorang yang boleh agung lantik jadi Perdana Menteri. Hasil daripada itu, maka Bersatu telah menghantar nama pula Tan Sri Muhyiddin, disokong oleh Muafakat Nasional. Di situ kita dapat lihat ada majoriti setelah daripada Sarawak, Parti Gabungan Sarawak, PGS, telah juga menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebab tu Agung mengisytiharkan dan memberi watikah pelantikan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Maka beliau menjadilah
Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Tidak ada istilah pintu belakang, tidak ada istilah merompak kuasa. Semuanya berlaku atas ketidakpercayaan sebahagian daripada kepimpinan PH sendiri kepada kerajaan PH. Daripada pihak mana? Yang pertama daripada pihak 11 MP PKR yang tidak mempercayai kepimpinan PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka keluar daripada PKR dan menubuhkan blok pembangkang di Parlimen. Yang kedua, Bersatu tidak mempercayai kepimpinan tertinggi PH setelah Tun M meletak jawatan apabila didesak dan diasak oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Guan Eng, Ahmad Sabu. Jadi, bila dah semua itu tidak bersama PH tak boleh perintah lah. Itu sebabnya, puncanya semua daripada PH. PH yang merobohkan kerajaan PH. Jadi sekarang buat apa nak raw Malaysia? Nak ceramah sana sini, bertempik bersorak, maki hamun. Sampai Mak Sabu boleh buat keluar ayat, anak haram berjadah. Bolehkah seorang bekas Menteri Pertahanan keluarkan perkataan anak haram berjadah? Nampak di situ tidak ada aura, tidak ada kelayakan untuk memimpin. Gabungan pemimpin-pemimpin yang tidak mempunyai integriti sebagai seorang pemimpin ini mengakibatkan kerajaan PH runtuh juga. Sebab rakyat tengok, pemimpin bukan macam tu. Pemimpin kena ada kelas tersendiri. Jadi buat apa nak riuh? Terimalah hakikat. Bukan salah UMNO atau PAS. Jangan sesekali salahkan UMNO dan PAS. UMNO dan PAS ni tak ada langsung keterlibatan dalam nak menjatuhkan kerajaan PH. UMNO dan PAS hanya membantu Tan Sri Muhyiddin Yassin, membantu Bersatu untuk mewujudkan sebuah kerajaan di Malaysia setelah Malaysia tidak ada kerajaan. Kalau UMNO dan PAS tak membantu, sampai sekarang pun Malaysia tidak ada kerajaan. Itu niat suci, siap murni UMNO dan PAS. Sepatutnya kita menghargai. Rakyat Malaysia keseluruhannya perlu menghargai pengorbanan yang dibuat oleh UMNO dan PAS menyertai Tan Sri Muhyiddin Yassin di dalam Bersatu dengan pertubuhan baru yang diberi nama Perikatan Nasional. Sepatutnya kita bersyukur kerana tampilnya dua parti gegasi di Malaysia ini, UMNO dan PAS, untuk membantu agar Malaysia terus ada kerajaan. Maukah kita sebuah negara yang tidak ada kerajaan? Apa cerita PH ni? Tuduh orang macam tu, tuduh orang macam ni, lontarkan segala macam tuduhan, maki hamun. Sedangkan kelemahan itu berada pada pihak anda menyebabkan PH runtuh. Kerana anda PH runtuh, bukan kerana UMNO, bukan kerana PAS. UMNO dan PAS membantu Tan Sri Muhyiddin dan Bersatu dalam Perikatan Nasional untuk menubuhkan kerajaan. Agar Malaysia mempunyai kerajaan dan dapat teruskan legasi tadbir urus. Kalau tidak terkontang-kantinglah negara kita. Mau macam tu. Itu saja yang saya nak cerita pagi ni. Sekian. Kita jumpa lagi di lain kali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Senyum-senyum selalu penuh ceria.